Ar-Ruwaibidah ni masa yang penuh dengan tipuan, rancangan buruk, helah untuk nak jaga kebatilan, nak jaganya kemerkaan Allah Subhanahu wa taala. Masa ni dia boleh bercakap. Masa-masa Nabi royak ni, masa ni dia boleh bercakap. Ni kita kecek di atas sifat hadis Nabi. Bukan negeri tu, negara tu, tempat ni tak. Kita kecek sebagai hadis umum. Di atas sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak. Cakap tentang halal wal haram. Sedangkan benda itu tadi tak ada kena mengena dengan Islam. Cakap tentang darah orang tu, darah orang ni. Sedangkan pendapat yang dicakap, yang dihurai, yang diroyak, tak ada kena mengena dengan Islam. Tak ada disokongi oleh walaupun ulama ummah. Tak ada. Tapi dengan sebab kita termakai dengan Ruwaibidah kerana mereka ini Tuhan weak. Fasih lidah dia tadi Tuhan beri. Sifat lagu mana Ar-Ruwaibidah? Qila wa man Ruwaibidah ya Rasulullah. Ruwaibidah ni biar ya Rasulullah. Man haula? Siapa ya Rasulullah Ar-Ruwaibidah? Qala ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril ammah. Orang yang tafih. Tafih ni mana kan? Orang kalau bahasa kita mana kata orang tak erti gapo. Dia bercakap tentang urusan ummah. Tentang urusan haji. Tentang urusan umrah. Tentang urusan kebangkitan ummah. Tentang kesedaran ummah. Sedangkan dia Quran pun tak apa. Tentang nak mengasahkan Allah Ta'ala. Sedangkan tata belakang dia kitab salaf sutih habuk pun tak lepas mata. Dan sebagainya. Menghalalkan benda hak haram, mengharamkan benda hak halal. Menamakan syirik sebagai iman, tauhid. Menamakan jahiliyah sebagai Islam. Hari yang kita duduk ni, kita boleh tengok sendiri. Menamakan khurafah sebagai karamat. Nak khurafat cerak-cerak, namakan karamat. Karamat dalam Islam ada, tapi dia ni halih. Ambil khurafat tak di karamat. Kita orang awal tak reti gapo, tak tahu. Ini kewajipan orang Islam yang ada mempunyai ilmu pengetahuan. Jangan duduk di pasar saja. Jangan nak menego saja. Jangan nak jual saja. Jangan. Kerja Allah Ta'ala beri itu, kita kena tanggungjawab. Mikir dulu. Belum daripada kita nak pergi jumpa dengan Tuhan. Kalau Tuhan tanya, siap sedia melek. Buat kerja kita. Sebab sana jawab bukan jawab dengan mulut. Jawab dengan perbuatan hak kita gerak-geri kita. Jangan kita calonkan diri kita duk di pasar, duk menego, duk bergapo dengan dakwa kata kita tak ada jalan. Itu tak bukan tak ada jalan, itu kita pilih jalan tu. Tak apa, okey situ. Tapi jangan kita duduk situ, kamari kita sekat pula orang nak duduk di atas khisi, duduk di atas meja wakahkan diri untuk nak sebab agama, kita sekat pula orang daripada dia. Hak ni kita nak tak diri kita mana dak pai Tuhan hisab. Tak lain tak bukan sifat yang keluar tu baik tadi, gelak dengan ajaran Allah Ta'ala, tak kena hakikat dunia, tak kena agama, tak kena hakikat akhirat. Kalau kena, nascaya tak buat kerja lagu tu. Lepas Ar-Ruwaibidah dak bercakap penuh benar.
Dalam dunia ni Ruwaibidah cakap masalah darah situ. Halal darah orang tu, halal darah orang ni. Cakap masalah reba, cakap masalah riswah, cakap masalah apa nama lagi ekonomi tu ekonomi ni. Kita orang takhasus. Kita orang ada dalam media hilaikan habis. Kita kena buat kerja. Sungguh kena siap sedia. Kerana apa? Ummah balik belakang. Ummah balik belakang ni berhajat kepada kita sebagai orang Islam yang dok tunggu-tunggu kebenaran daripada huraian hak kita dapat daripada ilmu Allah Ta'ala buka. Dok tunggu. Kalau tidak, kita nak jawab lagu mana dak pe Tuhan esok. Lepas Ar-Ruwaibidah dok bercakap. Hari ni bercakap sama di antara nujung dengan kita tengok takwim. Masa semaya masuk bila, puasa masuk bila, matahari jatuh bila, ilmu falak buat sama di antara apa nama ilmu hak Nabi larang, orang panggil tok nujung dengan hak ni buat serupa. Lepas Ruwaibidah dok bercakap kata sama orang pergi menengok dengan orang pergi x-ray. Sama. Cakap, duk lepas Ruwaibidah cakap Quran dengan diri Nabi Muhammad. Sama. Bahkan lebih Nabi Muhammad di atas Quran. Ni benar. Dengan pegangnya lagu tu, dengan pahamnya lagu tu, kita nak boleh mengatasi orang kafir? Abadan. Tidak. Kalaulah itu boleh mengatasi orang kafir, nascaya Nabi tak nak pakai masa sampai 13 tahun. Cuba kita kira kata kita sebagai orang mengaji ni, kita bukan makna kata mengaji sudah pikir baik kelik. Kamu ni duduk mana? Pergi duduk tempat-tempat kita nak duduk. Midah hak kita lepas Ruwaibidah duk bercakap. Ya Allah. Ni tak boleh. Berdosa sehabis-habis berdosa besar legam nak lagu ni. Bukan dia ni, bukan dia. Nampak tu tak? Lepas orang akidah buzak duk mengatasi orang Islam kita, orang Hindu dulu duk mengatasi orang kita, ya bukan dia. Orang Hindu saja yang pegang kata roh tu kelik situ kelik sini, roh tu kelik situ kelik sini. Kesal di dalam cara memikir orang Islam kita. Ruwaibidah pun royak pula. Puak mung malah jemaah taruh makan ni kepada tok nenek, minum mi kepada tok nenek. Apa yang kelik malah jemaah? Adakah itu daripada ajaran Allah Ta'ala dan Rasul? Abadan. Sama sekali tidak. Ambil dana, ambil pada Allah Ta'ala dan Rasul. Orang cakap sendiri pun wari tak boleh. Tetapi dengan sebab ahlul haq, tidaknya akaknya al-haq, benar-benar akak. Sebab tu timbul Ruwaibidah yang duk cakap, yang duk heret. Umat manusia klik pada itu pegangnya. Guru kita daripada ulama-ulama kita hak Melayu ni usaha mereka itu heretnya manusia daripada kegelapan khurafat kepada nur al-Islam. Heret daripada kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Heret daripada kegelapan buziyah Hindu. Dulu klik pada iman, iman, kekuatan itu iman dan Islam. Tetapi apabila mereka itu kembali klik kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang duduk balik belakang dia tak memadai. Kita nak berhenti daripada perjuangan mereka untuk nak menyatakan kebenaran kepada manusia. Tak boleh. Ajaran ni bukan ajaran Islam, ajaran berhenti daripada memahamkan ajaran kepada agama Islam. Itu memahamkan kebenaran kepada umat Islam bukan ajaran yang benar. Timur bila
tarikh tadi itu tak tercatat. Teori ni masuk dalam otak-otak ahli hak itu masuk bila. Tapi kalau kita kira balik belakang ni. Dengan sebab itu marilah sama-sama kita semula akaknya kebenaran. Tak hati molek. Faham molek urusan agama. Belajar molek, mengaji molek, supaya kita itu boleh akaknya kebenaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, supaya muka bumi Tuhan ini diimarahkan oleh qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dipahamkan daripada Allah taala dan Rasul. Semenjak daripada ulama dulu sampaikan kepada ulama hak sekarang, dan lagi akan kekal sampai pada hari kiamat nanti. Itu tujuan kita ngaji agama. Tak kira ngaji dalam negara sini pun ataupun ngaji luar negara, utamanya kena ada ni. Kalau tidak, nescaya kita kena tanggungjawab banyak dapat Tuhan esok. Ahlul haq, dia ada kekuatan yang besar dia. Dan khususiat dia adalah orang nak mengajakkan kepada Allah Ta'ala dan Rasul, bukan nak mengajak kepada diri dia dan sebagainya. Bukan sama sekali. Kerana mereka ini tak letakkan makanan dunia di atas makanan ruhi. Makanan dunia boleh makan, kalau tak ada tak apa. Kerana perjuangan Islam yang sebenar bukanlah letaknya makan dunia, hidup pada dunia, belum daripada hidup pada akhirat. Tak. Yang nampak akhirat ada, okey. Tak ada, hana buat kan. Tetapi kita sebagai orang yang nak bantukan agama Allah, kita tengok mata kita. Hak yang manakah yang sepatut kita bantu? Hak yang manakah kita patut kita sanjungkan? Yang manakah kita patut kita mentolakkan mereka itu ke depan, supaya kita itu boleh bersama sejalan dengan mereka semasa kita hidup di dalam dunia ni. Pasti kena duduk lagu tu. Sahabat dulu, dia tak kuasa nak pergi buka negeri tu, buka negeri ni. Tetapi dia bersama dengan harta dia, dengan tenaga dia, dengan doa dia, hak tu bawa pergi. Walaupun tubuh tak ada boleh pergi kerana ada keuzuran gitu, ada keuzuran gini, kita bantu. Bantu hak nak buat kerja sungguh. Bantu hak nak akad Islam hak sungguh. Bantu hak nak hurai. Bantu hak nak menyata. Bantu hak nak rakyat. Dengan cara. Bukan dengan cara. Kalau bukan cara, itu bukan cara Islam yang benar juga. Islam kena pergi dengan cara, pergi dengan cara mikir, pergi dengan cidik, pandai, ada hikmat dan sebagainya. Itulah ajaran Islam yang sebenar, yang patut kita bersatu dengan mereka. Di dalam nak bawanya Islam al-haq ini, sampaikan kepada umat manusia dengan cara seluruhnya. Benda ni bukan benda mustahil. Kerana apabila benar-benar ni ia terpancar, kebatilan semua, kegelapan, ia akan hilang sendiri. Kerana perkara itu ia tak kuat nak lawannya lampu cahaya wahyu Allah Subhanahu wa taala daripada Allah Taala dan Rasul. Sebab itulah ulama dia kata, apabila sunnah itu masuk di dalam mana-mana tempat sekalipun, dia kata pancar kekuatan cahaya dia itu, sehingga benda hak gelap-gelap daripada semua perkara-perkara yang nak duduk dalam gelap, ia terbuka belaka. Dengan sebab itu, kita tidak ada maslahat kiri ataupun kanan, tak ada maslahat dunia dan maslahat tu maslahat ni, semata-mata kita nak mengajak klik kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, supaya kita dapat kemenangan yang kekal abadi, sungguh dapat kejayaan di dunia ni lagi, belum daripada kita nak kembali klik pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis dengan cara sepatah lalu, dengan cara makna luah-luah pada malam perjumpaan kita ini,
supaya jadi pengingatan bagi diri kita sendiri dan kepada sekalian umat manusia yang sampainya ini suara hadis ni darajat dia hasan. Hadis ni darajat dia hasan dan setengah ulama dia hukum kata hadis ni sahih. Maka tak ada gapalah nyata kata hadis ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh. Itulah sedikit daripada pengingatan pada malam ini. Mudah-mudahan kita dibukakan hidayah supaya kita boleh dapat faham hadis di atas wajah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kita faham dan boleh kita itu beramal dengannya dan jaga diri kita, anak cucu kita, keluarga kita, anak murid kita, orang duk wah kata kita supaya kita dapat berjaya sama-sama.